Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini 11/8/2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Fath, Suratul Fath, surah yang ke-48, juzuk yang ke-26, surah 48, juzuk 26, ayat yang pertama, 2 dan 3. Kita ambil 3 ayat dulu, kerana hikayat dia, cerita dia panjang. Tajuk yang kita akan bincang di sini iaitulah tentang Allah Subhanahu wa taala nyatakan khitab, tujukan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah akan beri kemenangan, pembukaan kota Mekah setelah berlakunya perjanjian Al-Hudaibiyah. Mana Hudaibiyah, lepas pada ni Mekah akan diambil. Dan juga Allah Ta'ala anugerahkan dalam 3 ayat ini 4 perkara khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan secara umumnya 5 perkara. Kita hitung nanti 5 perkara. Yang pertama, fathan mubinan. Fatham mubina. Pembukaan yang besar, yang nyata. Lepas pada buka, diberinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 perkara lagi yang besar, yang kita kena belajar, kita kena lihat, kita kena tengok di dalam perbincangan kita ini, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, itulah muqaddimah ataupun tajuk yang kita akan bincangkan, walaupun ayatnya nampak pendek. Kita mulakan dengan bacaan ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahannya dan huraiannya, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu cara kita baca Quran. Kita mula dengan ta'awuz, mula dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Kemudian sekiranya kita baca di permulaan surah, maka kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surah ya. Surah apa? Al-Bara'ah. Dia tak ada Bismillah. Dia tak tulis, jangan baca, tak payah baca. Mana 100, kita dalam Quran ada 114 surah. Semua ada tulis Bismillah kecuali satu ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami itu Allah. Kenapa Tuhan terjemah dengan kami? Kami itu menunjukkan ramai. Kata dia orang pening tak kerti bahasa, dia kata ini menunjukkan Tuhan itu bukan esa. Sebab dia kata kami. Inna, tidak kata inni. Kalau seorang inni, inna. Kita kena belajar dalam ilmu bahasa Arab. Kita kadang-kadang orang tu seorang tapi dia guna na, sebab itu nak menunjukkan keagungan, kemuliaan seorang itu. Inna, kami, walaupun seorang. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad. Senyap ya dengan Abu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telinga tu kena peka. Bunyi nama Nabi, mulut selalu selawat. Kena selawat ni kalau ada gendang nah. Katok ke debong baru selawat. Bangun cacara. Tu dia. Dengar je nama Nabi, Allahumma salli ala Muhammad selawat. Membuka bagi kamu, bagi perjuanganmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Apa dia jalan tu? Tengok bawah. Nota di bawah. Yakni kemenangan yang disebabkan oleh perjanjian damai as-sulhu al-Hudaybiyah. Perjanjian damai yang Nabi kita buat di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu nama tempat. Dekat dengan Mekah tu, 25 km. Di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin Mekah. Perjanjian ini akhirnya membawa kemenangan yang besar sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai Mekah dan menegakkan Islam di tanah suci, tanah haram itu. Itu nota dia. Kita pergi pada tafsir Arab kata, inna fatahna laka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi sulhil Hudaybiyah. Ini kita akan tengok nanti fatham mubina itu bermula di mana? Sulhul Hudaybiyah ataupun pembukaan kota Mekah. Ada dua pandangan ulama. Wa hakamna wa qadayna lak bihi qada'an muhkaman aziman. Kami telah letak putuskan untuk kamu ya Muhammad suatu keputusan yang muktamad, yang besar, yang engkau dapat dengan sebab perjanjian itu suatu kemenangan yang itu nyata. Allahu Akbar. Kata di Az-Zajjaj, dia kata akthar ma ja'a fi tafsir, yang banyak datang daripada dalam tafsir para ulama yang mengatakan fatham mubinan ini iaitu fathu al-Hudaybiyah. Bilakah perjanjian Hudaybiyah? Semalam kita sudah bincang, iaitulah berlakunya pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah, tahun yang ke-6. Jadi ramai para ulama, jumhur mufassirin mengatakan inna fatahna itu iaitu apabila berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Ramai lagi lah para ulama kalau kita sebut senarai. Apa makna al-fathu?
Fataha dengan mana apa? Fataha al-fathu fil lughati fatahul munghaliq, makna kita buka yang tertutup, itu fatah. Kalau kata buka, hak tutup kita buka. Satu lagi, fataha juga pembukaan juga dengan mana as-sulhu, perjanjian damai yang terjadi di antara Nabi dengan musyrikin Mekah di Hudaybiyah. Asalnya Mekah tertutup, close, tidak ada jalan untuk dimasuki, sehingga Allah Ta'ala buka. Kata di Jabir radhiyallahu anhu, ma kunna na'uddu fatha Makkah illa yaumal Hudaybiyah. Kami kira pembukaan kota Mekah itu bermula dengan perjanjian di Hudaybiyah. Wa qala az-Zuhri lam yakun fathun a'zam min sulhil Hudaybiyah. Tidak ada pembukaan lebih besar daripada perjanjian damai Hudaybiyah, kerana orang musyrikin bercampur dengan orang muslimin, campur pergi mari. Fasami'u kalamahum, puak kafir duk dengar orang Islam bercakap, baca Quran. Fatamakkanal islamu fi qulubihim, Islam telah tembus masuk ke dalam hati mereka. Dan masuk Islam dalam masa 3 tahun begitu ramai sekali. Begitu ramai sekali. Itu pandangan yang pertama, mengatakan Fathan Mubina itu bermula bila? Bermula pada perjanjian Hudaybiyah. Pandangan yang kedua mengatakan al-muradu bihadzal fathi fathu Makkah. Dia kata, ada orang kata pembukaan itu ialah pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 2 tahun selepas daripadanya. Ini pelajar-pelajar ingat, semalam kita sudah sebut dalam buku yang saya catat ini, nama dia Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Kita telah sebut perjanjian Al-Hudaybiyah. Perjanjian Al-Hudaybiyah di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan puak-puak Quraisy. Dia panggil, dia terkenal dengan nama Bai'atul Ridwan. Di antara perjanjian itu, baca dah ni dalam buku ni sudah ada. Di antara perjanjian itu, iaitu Nabi kena balik tahun ni, tak boleh masuk Mekah. Nabi datang untuk umrah dengan pakai ihram, bawa kambing-kambing siap dah, tapi dia tak bagi masuk. Quraisy tak mau. Maka berlakulah perjanjian di situ. Di antara perjanjian yang pelik, ni yang jadi masalahnya. Sampai Sayyidina Umar bangun protes, marah kepada Quraisy. Mula-mula sekali bila tulis perjanjian di antara dia tulis, Nabi suruh Sayyidina Ali tulis perjanjian di antara Muhammad Rasulullah dengan Quraisy. Dia kata, la, kalau dia tu Rasulullah, kenapa kita nak tentang? Habis tulis Muhammad bin Abdullah. Gedebek Quraisy. Nabi cakap, sapu. Kenapa kita nak sapu? Memang Rasulullah. Sungguh, kenapa? Nabi kata ikut ya dia. Waktu berunding tak boleh kita kasar, tak boleh kita keras, kita pasal kena orang panggil berlembut. Tapi kita ada strategi besar lah depan. Tulis Muhammad bin Abdullah. Tak apa, tulislah. Mana-mana orang Madinah yang lari daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, orang Quraisy tak payah hantar balik. Nabi kata setuju. Sebaliknya, mana-mana orang Mekah yang lari ke Madinah, ni pelik ni. Orang Mekah yang lari ke Madinah, Nabi kena hantar balik. Nabi kata setuju. Umar kata tak adil. Orang kita lari tak hantar balik, orang dia lari kita kena hantar balik. Nabi kata tulis. Ini perjanjian.
nampak macam tak adil, sebenarnya itulah satu keadilan, kehebatan. Sebab yang lari daripada Madinah ke Mekah tu munafik. Buat apa kita nak bela? Biarnya pergi lah. Selesai masalah kita. Orang jahat lari daripada kita, kita nak halau payah. Dia lari mujur. Betul tak? Tapi orang Mekah lari ke Madinah, Nabi kena hantar balik. Rupa-rupanya yang Nabi suruh balik tu, dia kan bukan balik. Kalau balik kena pancung ke Abu Jahal. Abu Jahal dah mati dalam perang Badar. Ini tahun yang ke-6. Kena pancung ke Puak Quraish lah. Siapa-siapa gedebes itu. Maka sahabat ini yang lari ke Madinah, Nabi kata tak hidup Madinah. Ini perjanjian. Tak apa. Kami keluar daripada Madinah. Dia hidup di mana? Dia pergi berkumpul satu tempat, buka cawangan baru di situ. Dia tak hidup di Madinah. Perjanjian kata tak hidup Madinah, hantar balik. Aku hantar balik. Dia tak balik. Takkan kita nak paksa dia. Dia mari pun kita tak paksa. Jadi ini dia nampak. Rupanya strategi Nabi ni besar, dia punya strategi. Alhamdulillah. Kemudian gencatan senjata di antara Nabi dengan Quraisy selama 10 tahun. 10 tahun tak ada peperangan. Setuju? Setuju. Jadi dalam masa inilah, masa tahu yang Nabi balik daripada Hudaibiyah itulah, peluang dan ruang itu besar. Sebab tak balas dengan Quraisy, kita tumpukan dakwah kita ke luar negara. Hantar surat kepada ketua-ketua pemimpin yang ada sekitar Madinah. Ini dia panggil masa. Maka itu kata di para ulama yang besarnya perjanjian Hudaibiyah itu. Kata Ibnu Ashur rahimahullah, qala jam'un minal mufassirin, sebahagian daripada ulama tafsir kata pembukaan ini pembukaan Mekah. Wa anna mahmalahu 'alal wa'di bil fathi. Sebab inna fatahna tu kami akan mana akan buka lagi. Wal makna sanaftah. Tetapi perjanjian Hudaibiyah itu termasuk dah tu sebagai muqaddimah. Ini panggil ini jamak di antara dua lah. Jamak di antara dua pandangan. Yang pentingnya kita kata, yang senangnya pembukaan itu kota Mekah itu bermula dengan perjanjian Hudaibiyah dan berakhir dengan ambilnya Mekah pada tahun yang ke-8, hanya 2 tahun. Tadi kata 10 tahun gencatan senjata, jadi adalah kesnya. Kesnya Quraisy batal perjanjian karena dia pergi sokong orang yang menentang Nabi SAW. Bila batal perjanjian, maka Nabi ambil kesempatan pembatalan itu untuk menyelesaikan janji tadi. Kita janji 10 tahun, tapi engkau khianat. Siapa dia mula dulu? Quraisy dulu. Islam tak akan khianat perjanjian. Orang yang khianat perjanjian, itu bukan cara Islam. Tidak diajar oleh Allah, tidak diajar oleh Nabi SAW. Tapi oleh kerana Quraisy telah buat, kita layanlah. Jadi alhamdulillah hanya 2 tahun. Tahun yang ke-6 buat perjanjian. Tahun yang ke-7 Nabi dibenarkan masuk Mekah 3 hari untuk tunaikan umrah. Ramadan tahun yang ke-8, inna fatahna laka fatham mubina, terjadilah pembukaan kota Mekah. Menarik para pelajar sekalian, ilmu tentang sirah Nabi ini perlu dibelajar, perlu dipelajari. Kenapa? Karena banyak perkara yang kita kena faham dalam masalah ini. Baik, Nabi kita SAW bila balik dalam perjalanan balik lepas pada perjanjian tu, turunnya wahyu. Inna fatahna laka fatham mubina ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi qissatil Hudaibiyah qal, Ibnu Mas'ud cerita panjang hadis ni, tapi dia nak ambil sini tempat turun wahyu.
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-wahyu ishtadda zalika alaihi. Nabi ni kalau dia terima wahyu, Jibril bawa mari, berat, susah Nabi. Wa arafna zaka fih, kita nampak cara Nabi. Nabi tengah duk bercakap, tiba-tiba dia berhenti. Senyap. Fatanaha muntabizan khalfana. Nabi kita akan pergi duduk tepi. Faja'ala yughatti ra'sahu bi thawbihi. Dia ambil kain dia, dia tudung kepala dia. Wa yashtadda zulak. Nampak berat Nabi. Kalau musim sejuk berpeluh. Tu dia. Hatta arafna annahu qad unzila alaihi, sehinggalah kita nampak selesai terima wahyu. Nabi pun senyum, tarik nafas lega, bermakna dia telah selesai daripada menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Fa akhbarana, Nabi beritahu annahu qad unzila alaihi, telah diturunkan ke atasnya, inna fatahna laka fatham mubina, telah diturun pada aku surah ini, alhamdulillah. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ahmad wal lafzu li Ahmad bisanadin sahih. Kata Anas, tuliskan satu lagi hadis. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat, tatkala turun ayat inna fatahna laka fatham mubina sampai kepada ayat 5, wa kana dzalika 'inda Allahi fawzan 'azima, sampai kepada ayat 5, marji'ahu minal Hudaybiyah. Ayat ini turun ketika Nabi keluar balik daripada Hudaybiyah nak balik ke Madinah setelah disekat perjalanannya oleh Quraisy. Quraisy sekat, Allah bagi ayat. Faqal wa hum yukhalituhumul huzn wal ka'abah. Dalam keadaan Nabi kita sedih, pakai ihram tak boleh masuk Mekah, terpaksa kena sembelih hadiyu, buka ihram. Walaupun Quraisy janji 3 hari untuk tahun depan, tapi setahun lagi kita nak masuk lah ni, engkau bagi tahun depan, apa cerita awak? Jadi panjang cerita. Wa qad nahara al-hadiya bil Hudaybiyah faqal, setelah Nabi turun ayat, Nabi beritahu pada sahabat, Nabi panggil Sayyidina Umar, dia baca ayat ni, faqal laqad unzilat alayya ayatun, Nabi kata telah turun pada aku ayat, hiya ahabbu ilayya minad dunya jami'an, lebih aku suka daripada memiliki dunia seluruhnya. Allahu akbar. Hadzal hadis rawahu Muslim. Semalam anda baca hadis Sahl bin Hunayf yang menyebut tentang cerita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam masalah perjanjian Hudaybiyah. Jadi Umar macam terkilan lah dengan cara Quraisy ni. Tak ada awak ni Quraisy musuh orang agama. Mana perjanjian tu nampak berat belah Quraisy, tapi Nabi terima. Itu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Bila Umar tanya Nabi, Nabi kata, inni Rasulullah. Umar, aku ni Rasulullah. Walan yudayyi'anillahu abada. Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan perjuangan aku ini. Mu percayalah Umar, dengar kata. Jadi kita kena ada, kita dalam perjanjian ini tak boleh kita nak apa? Nak bermudah-mudah, lebih-lebih lagi berdepan dengan keadaan di bawah pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada wahyu. Ada pemimpin lain yang tak ada wahyu, jangan buat macam ni. Kita tak ada strategi, kita ada strategi, kita kena buat perancangan yang rapi, bermusyawarah baik-baik, bincang betul-betul, jangan buat keputusan seorang. Kecuali ada kumpulan tertentu lain macam. Dia kata apa? Tengah duk musyawarah ni tak puas hati, Nabi mari jenguk, bagi tahu ini keputusan yang terbaik. Mudah ke dia. Waktu Nabi wafat berlakunya khilaf di antara Sayyidina Ali, Muawiyah, Aisyah. Nabi tak mari jenguk ke? Takkan Nabi tak keluar dari kubur jenguk Aisyah, jangan pergi. Jadi mudah-mudah ni, ini satu kumpulan dia panggil tarekat yang pelik ni,
Tok guru dia direct ke Nabi. Baca-baca hadis tak jumpa, buka tirai, Nabi bagi tahu. Kita kata ini semua cerita khurafat. Kita berusaha, ulama-ulama hadis berusaha memandaikan umat dengan sunnah. Mari kita meruntuhkan ilmu sunnah ini dengan cerita-cerita dongeng yang dibawa reka sendiri. Kita kata nyaya kepada masyarakat kalau pendakwah itu macam. Jangan cakap Ustaz, pendakwah ni ada tauliah lah. Tauliah tu yang diambil di pejabat yang disuka dapat tauliah. Orang tak suka pergilah. Bawa lah hujah besar mana, bawa lah CJ banyak mana, tak akan dapat tauliah. Baiklah. Tamatlah kita ayat pembukaan. 1. Kita berpindah pula kepada, kalau nak cerita Hudaybiyah ni panjang, kita kena skip banyak benda supaya masa cukup. Kita berpindah kepada ayat 2. Bermula Allah nak beri kepada Nabi berapa perkara? 4 perkara. Kena tandalah letak ayat. Satu lagi cerita menarik. Tak nak cerita pun nak cerita kan. Bila cerita jadi panjang. Wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qala ta'udduna antumul fatha Makkah. Kamu duk kira pembukaan itu pembukaan kota Mekah. Wa qad kana fathu Makkah fathan. Memanglah pembukaan kota Mekah itu satu pembukaan. Wa nahnu kami para sahabat na'udul fatha bai'atar ridwan yaumal Hudaybiyah. Bagi kaminya pembukaan itu bermula daripada perjanjian Hudaybiyah. Ikat setia dia panggil bai'atur ridwan di Hudaybiyah. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar bahasa hadis. Dia kata kami ada 1400. Jadi berapa? 1400. 100 kali 14 itu. 1400. Ini bahasa Arab. Kadang-kadang budak ni pelik. Dia kata kenapa? Dia kata al-hikayatu al-arba'un ba'dal mi'ah. Hikayat 40 selepas 100. Itu bahasa Arab, uslub dia. Dia kata kami ada 1400 orang. Wal Hudaybiyatu bi'run. Hudaybiyah tu ada telaga. Ada perigi. Fanazahna falam natruk fiha qatra. Kami ambil timbul air dia sampai kering. Orang 1400 telaga kecil ada air. Fabalagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataha fajalasa ala syafiriha. Nabi pun pergi, Nabi duduk di tepi telaga. Summa da'a bi ina'in min ma'in fatawadda. Nabi kita minta air, Nabi kita berwudu. Summa madmada wa da'a. Nabi kita komo-komo, Nabi kita berdoa. Summa sabbahu fiha, kemudian Nabi siram balik air tadi ke dalam telaga. Fataraknaha ghaira ba'id. Kami duduk diam sekejap. Lepas tu pakak pergi ke telaga nak ambil air. Apa jadi? Summa inna asdaratna ma syi'na nahnu warikib. Lepas pada tu boleh ambil air, nak mandi boleh, nak ambil air boleh, nak masuk dalam nak bagi minum unta pun boleh. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Hadis ini rawahul Bukhari. Cerita-cerita mukjizat tadi ada pula dalam buku kita ni, alhamdulillah. Mari kita pergi kepada anugerah Allah Ta'ala kepada Nabi SAW dan sudah sepati kepada umatnya juga 4 perkara hasil daripada Fathan Mubina ini. Tulis yang pertama. Nombor 1, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian. Itu nombor 1. Yaitu Allah Ta'ala beri pembukaan kota Mekah. Kai naghfira laka jami'a dzunubik. Supaya Allah Ta'ala ampunkan semua kesalahan dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak faham ni? Hadis Aisyah radhiyallahu anha
Dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam salla qama hatta tafattara rijlahu. Aisyah kata pernah Nabi kita ni berdiri solat sampai bengkak kaki dia. Qalat Aisyah. Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Rasulullah, kenapa buat macam ni? Berdiri sampai bengkak kaki. Dia kata, Rasulullah ni dah diampunkan oleh Allah Ta'ala yang lepas, yang kemudian tak ada dosa Nabi. Dia panggil maksum. Tulis istilah tak ada dosa ni, maksum, terpelihara daripada dosa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Tak patutkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tak patut. Jadi sepatutnya selain begitulah sifat dia. Jadi hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Wal lafzu li Muslim. Timbul lagi soalan para ulama, apa kita nak faham Allah Ta'ala ampunkan dosa yang dulu, dosa yang kemudian. Tulis kata Imamul Mawardi. Al-Mawardi dia kata 3 pandangan. Yang pertama dia kata dosa sebelum pembukaan kota Mekah ni dan lepas pada kota sampai ke mati. Yang kedua dosa sebelum jadi nabi. Yang ketiga dan dosa selepas jadi nabi. Yang ketiga ma waqa'a, dosa lepas dah. Dan dosa yang belum terjadi kalau ada dosa lah. Ada juga yang kata kemungkinan yang keempat sebelum turun ayat ini, selepas turun ayat ini. Kita kata itu pandangan-pandangan para ulama. Yang pentingnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dosa lagi, tidak ada dosa yang terawal yang kemudian sudah tidak ada. Itu perbezaan di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nabi yang lain. Beza Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan para anbiya yang lain, beza dianya Nabi diberitahu dia telah diampunkan dosa dia yang lalu, dosa yang kemudian. Mana tak ada dosa. Untuk penjelasan masalah ini, tulis pelajar. Untuk penjelasan masalah ini, tuan-tuan dan puan-puan pencinta tadabbur boleh tengok buku yang saya terjemah, nama dia 41 Kelebihan Nabi. Dah ada buku ni? Kena ambil. Kena baca buku ni. Di maktabah ada, di koperasi ada. Dan tajuk dia 41 Kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi kita Allah maklum dah. Tak ada dosa, dia panggil maksum. Nabi lain tidak dimaklumkan. Panjanglah cerita pula, kita tak nak hurai dah sini. Kita nak habis tafsir kita ni. Itu yang pertama. Yang kedua, anugerah yang kedua Allah beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yutimma ni'matahu 'alaik. Tak nombor 2 tu. Dan menyempurnakan, Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Ai wal yukmilallahu subhanahu wa ta'ala ni'matahu 'alaika ya Muhammadu fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala sempurnakan nikmatnya ke atas Nabi. Apa dia maksud? Tanda ni pelajar. Ada 2-3 maksud. Maksud yang pertama, nikmatnya Allah Ta'ala sempurnakan nikmat kemenangan Nabi mengalahi musuhnya. 1. Nak masuk Mekah tak boleh. Tahun depan masuk dah. Tahun depan satu lagi, ambil, bukan sekat masuk. 1. Nombor 2, wa raf'i zikrihi fid dunya. Allah Ta'ala angkat sebutan Nabi dalam dunia lagi sudah diangkat. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap hari kita dengar nama Nabi berapa kali? 5 kali apa?
Dalam azan pun dah 2 kali dah. Qomat. Berapa kali sehari? Baik. Yang ketiga, ghufran. Allah Ta'ala hapuskan kesalahan Nabi di akhirat, tak ada dosa. Yang keempat, ridahu anka. Allah Ta'ala rida kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Allah Ta'ala lantik Nabi bin nubuwati wal hikmah. Dia jadi Nabi, dia jadi hikmah, kebijaksanaan. Yang keenam, dengan menzahirkan agama Islam ini mengatasi agama yang lain. Yang ketujuh, selain daripada jawatan Nabi, Nabi juga berjawatan ketua negara, pemimpin besar. Maka kata di para ulama, ni'matud dunya, Allah Ta'ala sempurnakan nikmat dia dalam dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Hei, panjang lagi ni, cukuplah sekat tu dulu. Kata orang tak cakap nak pungut dah, tak cakap nak kutip dah. Nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Untuk menyempurnakan, melengkapkan bacaan tuan-tuan tentang nikmat Allah Ta'ala ini, baca dalam kitab. Nama dia 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, nombor 3. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya. Jadi Allah Ta'ala bimbing Nabi, yurshidakallah, Allah Ta'ala bagi bimbingan kepada Nabi, ila tariqim mustaqim la wijaja fih, jalan yang lurus yang tidak ada bengkok. Islam yang dibawa ini jelas, yang boleh menyampai kepada keredaan Allah Azza wa Jalla dan kepada syurganya. Alhamdulillah. Banyak lagi lah kalau kita nak senaraikan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata di ulama tafsir, tanda ni belajar. Allah Ta'ala beri hidayah kepada Nabi bitawsi' fi bayani syariah. Mana penjelasan tentang syariah ini sangat luas. Setiap hari Nabi kita dapat wahyu baru, dapat maklumat yang baru, dapat arahan yang baru. Itu dia panggil Allah Ta'ala bawa kepada siratan mustaqima. Semua perbuatan Nabi dia duduk di bawah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Termasuk apa yang Nabi kita ijtihad pun dengan ikrar daripada Allah Azza wa Jalla, kita kata alhamdulillah. Yang keempat. Dulu yang keempat. Wa yansurakallahu nasran aziza. Dan dengan sebabnya Allah memberikanmu pertolongan untuk mencapai kemenangan, kejayaan dengan sepenuh-penuhnya dan sehandal-handal pertolongan yang tidak ada tolak banding. Yang keempat, Allah Ta'ala bagi pertolongan yang penuh. Ai wa la yansurakallah ala a'daika. Allah Ta'ala akan bantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengalahi musuh-musuhmu dengan bantuan yang kuat, yang mantap, yang tidak ada tolak bandingnya. Wa an Abi Hurairah, tanda hadis sikit. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala nusirtu birru'bi 'ala al-'adu. Aku diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla dengan perasaan takut pada musuh, ke atas musuh. Musuh bila dengar Nabi nak mari, jadi gerung, takut. Itu pertolongan Allah. Kita ni tak tahannya kalau musuh pandang kecil dengan kita. Letih ya. Gimana tu? Tapi bila dengar siapa nak mari, jadi terkejut. Mana Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, musuh dengar aja takut.
Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafzu li Muslim. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah kita secara ringkas-ringkasnya 3 ayat yang kita baca. Allah Ta'ala beri anugerah kepada Nabi secara keseluruhan. Berapa perkara? 5 perkara. Bermula daripada pembukaan, kemudian diampunkan dosa, kemudian menyempurnakan nikmat, kemudian hidayah, bimbingan, kemudian yang kelima pertolongan. Tapi kalau kita letak secara selepas daripada pembukaan, maka dia jadi 4. Boleh ya? Nak tulis 4 ke tulis 5, dua-dua tu yajuzu fihi wajhan, ada dua cara. Baiklah para pelajar sekalian, kita ringkaskan cerita kita berpindah kepada al-fawaid. Tulis faedah yang kita dapat. 5 faedah yang kita nak kutip. Yang pertama, inna fatahna laka fathan mubina. Ayat yang kita baca hari ini keseluruhannya, 3 ayat ini, kata ulama tadabbur, ta'ammal, cuba kamu perhatikan. Allah Ta'ala telah kumpulkan dalam 3 ayat ini 5 perkara yang dianugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 perkara telah dapat. Bermula dengan Al-Fathul Mubin, pembukaan yang nyata. Yang kedua, maghfiratu, keampunan dosa-dosa yang lepas dan dosa yang kemudian. Yang ketiga, hidayatus sirat, Allah Ta'ala beri hidayah, pimpinan ke jalan yang diradainya. Yang keempat, itmamun ni'mati alaih, Allah Ta'ala sempurnakan nikmat dia. Yang kelima, i'ta'un nasril azim, Allah Ta'ala beri kemenangan yang cukup besar. Alhamdulillah, ayat 3 ayat ini 5 perkara yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi timbul lagi ayat dari sudut bahasa. Allah Ta'ala tak guna kata inna sanaftah laka, selagi akan. Kenapa Tuhan guna kalimah madhi? Fathan, dah buka dah. Tulis ini, yadullu ala anna zalikal fath qad mada, makna pembukaan telah berlaku. Itu menunjukkan bahawa pembukaan itu, pandangan yang mengatakan pembukaan itu bermula daripada Sulhul Hudaibiyah, itu pandangan yang lebih kuat. Sebab pembukaan kota Mekah lepas tahun, 2 tahun lagi baru berlaku. Faedah yang kedua, timbul soalan bila Tuhan kata inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakal, kami beri pembukaan untuk Allah Ta'ala ampun kamu. Timbul soalan, ma wajhul irtibat baina hadhil illah wa ma'luliha, apakah wajah kaitan di antara buka kota Mekah dengan keampunan Nabi? Apa kaitan? Payah juga nak jawab ni. Perhati betul-betul para pelajar. Lianna fathah Allah li nabihi, Allah Ta'ala buka kota Mekah bukan menunjukkan keampunan. Jadi macam mana nak jawab? Jawab yang pertama. Tulis jawapan yang pertama. Allah jadikan keampunan Nabi itu jazaan li nabiyihi, balasan kepada Nabi yang telah menyempurnakan tugas dia 10 tahun, 13 tahun di Mekah, dilanyak, dizalimi, dikhianat, lawan. Maka Nabi kita tetap lawan. Susah dia pergi ke Madinah, berlawan lagi dalam peperangan Badar, dalam Uhud, sampai patah dia, berdarah muka Nabi. Jadi oleh kerana Nabi kita sabar, berlawan, maka pembukaan ini anugerah dianya keampunan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Satu, itu jawapan yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua, jawapan kepada soalan ini, annal makna fathullah, Allah Ta'ala beri pembukaan itu menunjukkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat pembukaan ini. Dengan nikmat ini, Nabi syukur, Allah Ta'ala maafkan kesalahan dia yang lepas, yang kemudian. Jadi kita umat pun mesti
sentiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, barulah kita akan dapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, annaka inna fatahna yufhamu minhu bidalalatil iltizam. Maknanya dalalah iltizam. Orang ni mesti komitmen. Al-jihad fi sabilillah. Bila dia berjihad, bila dia berjuang, yang menyebabkan dia akan dapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Maka siapa dia nak keampunan, itulah cara dia. Banyak lagi jawapan, cukuplah setakat 3 dulu. Kemudian kita pergi kepada faedah yang ketiga. Tulis pelajar. Faedah yang ketiga, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala beri keampunan dosa yang lepas, dosa yang kemudian. Tulis, hadza min khasaisihi. Ini ciri-ciri keistimewaan khas Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusyarikuhu fiha ghairuhu. Nabi lain tak masuk. Tidak adalah hadis yang sahih yang menunjukkan bahawa kanugerah ini diberi kepada nabi yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Ini adalah merupakan khas kepada kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan lanjut masalah ini, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi boleh buka buku 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada huraian. Kalau tak nak beli buku, tengok je dalam YouTube huraian Abu Anas kepada kita ini. Ada. Yang keempat, wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada Nabi ke jalan yang lurus. Anna hidayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwati. Allah Ta'ala beri hidayah selepas jadi Nabi. Mana dia Nabi dah, dia Rasul dah, apa lagi hidayah? Tanda pelajar. Jawab dia, menambahkan lagi. Nabi itu mantap dah, tapi menambahkan lagi. Ziyadatu fi imanihi, nak menambahkan lagi kemantapan iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makrifah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bertambah, sentiasa bertambah. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi dalam Quran supaya minta Rabbi, kata belakang, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Itu doa Allah Ta'ala ajar kepada Nabi supaya minta, ya Allah tambahkan aku ilmu. Jadi kita pun kena minta tambah. Jadi ayat ini sekaligus memberi jawapan bahawa iman kita ni bertambah dan berkurang. Baik, yang terakhir, nombor 5, qala ta'ala wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansurakallahu nasran aziza. Allah Ta'ala beri hidayah ke jalan yang betul dan pertolongan yang mantap. Jama'a subhanahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bainal huda wan nasri. Dalam ayat ini Allah kumpulkan dua, petunjuk, pertolongan. Karena inilah di antara dua asas yang memberi kebahagiaan dan kebertuhan pada seorang. Kita ni kalau ada hidayah, kemudian kita dapat pertolongan, mantap. Contohnya sekarang ni kita ada hidayah, mana kita beriman, kita beramal, tapi kita tak dapat kemenangan. Nak lawan puak kafir tak gerak. Nak lawan pembawa ajaran sesat tak mampu. Nak lawan puak-puak yang nak bawa bid'ah pun tak gerak juga. Tak apa, kita dapat satu. Tapi kalau kita dapat maklumat, lawan pula dapat pertolongan Allah Ta'ala, kita boleh benteraskan benda khurafat mungkar. Alhamdulillah, nurun ala nur. Maka hidayah itu iaitulah ilmu dan beramal untuk beramal. Tapi pertolongan itu iaitu kita mendapat bantuan daripada Allah untuk melaksanakan apa yang kita ada. Sekarang ni kita ada ilmu. Ilmu nak laksanakan syariat Islam, undang-undang syariat. Tapi nak buat tak boleh. Tak dapat kemenangan. Nyesekak di pihak geng-geng sekular, geng liberal, geng pencinta-pencinta khurafat. Kita nak lawan tak boleh. Kita kata sabar dulu. Tapi kalau kita dapat dua-dua, itulah fathan mubinan.
InsyaAllah kita berdoa, kita yakin in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah tolong kita. InsyaAllah. Tidak hari ini, hari masa depan. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita. 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang ringkas ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang keempat dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.